Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Qori, matrik nombor A162831. Hari ini saya akan membentangkan laporan temu bual bersama alumni FSSK. Individu yang telah saya temu ramah ialah Encik Wan Syahidan, iaitu merupakan seorang alumni Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan daripada jurusan Psikologi. Pendahuluan. Setiap orang dilahirkan dengan mempunyai perwatakan yang berbeza. Jika dua orang individu yang berbeza menghadapi satu masalah yang sama, cara penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut mungkin dengan cara yang berbeza. Ini kerana cara pemikiran setiap individu itu adalah tidak sama. Personaliti mempengaruhi segala bentuk kelakuan individu tersebut. Ia melambangkan ciri-ciri kepribadian seseorang dan mencirikan perbezaan antara manusia dengan manusia yang lain. Bagi temu ramah saya bersama dengan Encik Wan Syahidan tersebut, saya telah menggunakan teori perkembangan kerjaya oleh Myers and Grigs yang telah dipilih. Ini kerana teori tersebut berdasarkan kesesuaian dan keselesaan diri beliau terhadap kerjaya yang beliau lakukan. Biodata alumni. Nama beliau ialah Wan Muhammad Syahidan bin Wan Azmi. Beliau berumur 24 tahun. Beliau berasal dari Kelang, Selangor. Tahap pendidikan beliau bermula daripada Sekolah Rendah Kebahasaan Johan Setia Kelang dan Sekolah Menengah di Sekolah Menengah Kebahasaan Tinggi Kelang, dan seterusnya menyambung pengajian kepada peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang psikologi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah berkahwin dan beliau juga merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Pekerjaan beliau adalah menjadi pengurus bagi Pusat Komuniti Jenius Remaja di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada masa yang sama, beliau juga merupakan seorang tenaga pengajar di Pusat Komuniti Jenius Remaja di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan seorang perunding latihan dan motivasi Dreamers Training Group Perkongsian Liability Terhad. Dan beliau juga merupakan seorang penulis buku, yang mana buku yang beliau tulis adalah bertajuk Projek Sang Mimpi. Sejarah perkembangan kerjaya dari dahulu dan sekarang. Perkembangan kerjaya beliau bermula daripada tahun 2013, iaitu beliau menjadi seorang fasilitator di sebuah syarikat perundingan. Beliau berniat dengan menyertai syarikat perundingan tersebut, beliau dapat belajar dan menuntut ilmu sebelum memulakan perniagaannya sendiri pada suatu hari nanti. Seterusnya, pada tahun 2016, beliau menjadi seorang guru sambilan di Sekolah Rendah Integrasi Awatif Bandar Pak Langs. Beliau bekerja di sana selama 6 bulan sebelum mendaftar masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia bagi menyambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda. Semasa beliau menjadi guru sambilan pada ketika itu, beliau juga telah membuka syarikat perundingannya sendiri, iaitu Dreamers Training Konsultansi, dan pada masa yang sama beliau mula mengendalikan ceramah aktiviti bina pasukan dan juga kem jati diri. Setelah beliau mendapat panggilan untuk menyambung pengajiannya di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau telah berhenti daripada berkhidmat sebagai seorang guru di sekolah rendah tersebut. Namun syarikat perundingannya masih lagi beroperasi dengan baik sehingga beliau tamat belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2019. Setelah beliau telah menamatkan pengajiannya di peringkat universiti, beliau telah menaik taraf syarikat beliau daripada pemilikan tunggal, iaitu enterprise, kepada perkongsian liability terhad. Bermula pada itu, beliau telah mengambil pekerja sebagai pembantu dalam syarikatnya dan pasukannya bagi syarikatnya mula dikembangkan, yang mana ia mula bertapak di beberapa pusat kem dan rekreasi sekitar Selangor. Pada masa yang sama, beliau telah diserap masuk sebagai tenaga pengajar dan pengurus di Pusat Komuniti Jenius Remaja di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kerjaya beliau di Pusat Komuniti Jenius Remaja itu bermula sejak beliau melakukan latihan industri semasa beliau di tahun akhir ketika beliau belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, pada tahun 2019, selain daripada beliau menyampaikan ceramah ke sekolah-sekolah dan melakukan penyampaian ceramah melalui video, pada masa yang sama, beliau juga menerbitkan sebuah buku hasil tulisannya sendiri yang bertajuk Projek Sang Mimpi, yang mana sekarang telah mencecah sebanyak 1000 naskah telah terjual. Buku penulisannya juga turut dijual oleh syarikat trading, iaitu Blink Sendian Berhad. Seterusnya, berdasarkan temu ramah yang dijalankan kepada beliau,
Saya telah memilih satu teori untuk mengaitkan dengan perkembangan kerjaya beliau. Teori yang dipilih bagi perkembangan kerjaya beliau ialah menggunakan teori personality Myers-Briggs. Tujuan teori Myers-Briggs ini adalah untuk mengukur kecenderungan individu melihat dunia mereka dan bagaimana mereka membuat keputusan. Terdapat 4 asas fungsi psikologi seseorang berdasarkan teori ini, iaitu sensation, intuition, feeling dan thinking. Salah satu fungsi psikologi ini bersifat dominan dalam diri seseorang individu pada kebanyakan masa berbanding 3 fungsi yang lain. Hasil kerja Briggs dan Meyer ini telah menghasilkan satu panduan kecenderungan psikologi seseorang yang lebih dikenali sebagai Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Matlamat MBTI ini ialah untuk mengenal pasti kecenderungan utama seseorang itu, iaitu satu daripada 4 fungsi psikologi tersebut serta pengenalpastian dan penerangan mengenai 16 jenis personaliti yang dihasilkan dari interaksi. Terdapat 4 kecenderungan psikologi yang dikenalpasti oleh MBTI, iaitu dunia pilihan yang mana fokus seseorang itu ialah kepada dunia dalaman atau luaran, dan indikator ini dipanggil introversion bagi dunia dalaman dan extraversion bagi dunia luaran. Selain itu, kecenderungan psikologi yang seterusnya ialah maklumat yang mana seorang itu cenderung untuk merujuk kepada maklumat asas atau cenderung membuat interpretasi dan memberi pengertian. Indikator ini dipanggil sensing atau intuition. Kecenderungan psikologi yang seterusnya ialah penilaian atau membuat keputusan, yang mana apabila keputusan dibuat adakah kecenderungan berdasarkan logik dan konsisten atau lebih cenderung membuat interpretasi dan makna semata-mata. Indikator ini dipanggil thinking dan feeling. Pengaplikasian teori. Teori ini telah diaplikasikan dalam temu ramah yang saya lakukan bersama Encik Wan Syahidan, di mana beliau telah melakukan pemilihan kerjaya beliau berdasarkan oleh minat dan personaliti dalam diri beliau. Ini kerana baginya pemilihan kerjaya perlulah bersesuaian dengan minat dan kepakaran kita dalam sesuatu bidang kerja tersebut bagi mewujudkan suasana yang selesa semasa melakukan kerja tersebut. Sekiranya seorang individu itu memilih bidang pekerjaan atau kerjaya mereka bertentangan dengan minat mereka, jangka masa untuk kekal berkhidmat atau meneruskan pekerjaan tersebut tidak bertahan lama oleh kerana tidak timbul minat, dan mereka juga akan merasakan pekerjaan mereka tersebut sebagai beban kepada dirinya. Bagi Wan Syahidan, beliau mempunyai gabungan personaliti ESTJ dan beliau merasakan bahawa bidang kerjaya yang beliau lakukan sekarang adalah bersesuaian dengan minat dan kepakaran yang beliau ada. Di samping, beliau juga berasa selesa dengan kerjaya beliau walaupun ada beberapa ketika beliau sendiri akui bahawa beliau juga turut mengalami masalah yang dapat memberi kesan kepada kerjaya beliau. Oleh itu, tetapi semua itu dapat diatasi dengan adanya minat dan keinginan yang tinggi terhadap bidang kerjayanya. Beliau dapat mengawal dan mengatasi segala rintangan dan cabaran yang dihadapi dengan sebaik mungkin tanpa menjejaskan prestasi kerjaya beliau. Justifikasi pemilihan teori. Justifikasi pemilihan teori ini dibuat berdasarkan oleh pemilihan kerjaya yang dibuat oleh Encik Wan Syahidan berdasarkan oleh minat dan personaliti yang ada dalam diri beliau. Berdasarkan kepada skor MBTI, Encik Wan Syahidan tersebut mendapati bahawa beliau mendapat skor personaliti ESTJ. Jika dihuraikan skor personaliti yang beliau perolehi, mendapati bahawa personaliti beliau lebih terarah kepada extrovert E, sensing S, thinking T dan judging J. Bagi individu yang mempunyai personaliti extrovert, mereka lebih tertarik kepada faktor luaran, gemar bekerja dengan orang lain, bersifat verbal iaitu suka berterus terang dan tidak suka berselindung, bersikap aktif dan suka berurusan dengan orang lain. Contoh individu bagi personaliti ini ialah ahli perniagaan, pekerja sosial dan jurujual. Personaliti ini dimiliki oleh Encik Wan Syahidan yang mana beliau juga merupakan seorang ahli perniagaan. Beliau juga mempunyai personaliti sensing, iaitu individu jenis sensing ini bersifat rasional, fokus kepada kejadian yang berlaku secara langsung atau sekeliling mereka, suka bertanya lebih lanjut untuk memahami sesuatu, cepat membuat pemerhatian terhadap sesuatu, gemar membuat keputusan mengikut tahap demi tahap, berkebolehan mempermudahkan sesuatu tugas dan sesuai dengan pekerjaan yang memerlukan ketelitian. Kesemua sifat bagi personaliti jenis sensing ini dimiliki oleh Encik Wan Syahidan.
Personaliti yang seterusnya yang dimiliki oleh Encik Wah Syahidan ialah jenis thinking, yang mana individu yang mempunyai ciri-ciri personaliti jenis thinking ini ialah membuat analisis dan berfikir secara objektif, memberikan gerak balas kepada pendapat dan mempunyai bakat dalam menganalisa sesuatu masalah. Perkara ini dapat dilihat dalam diri Encik Wan Syahidan sendiri, yang mana beliau sebagai seorang usahawan sentiasa menganalisa masalah yang beliau hadapi dalam menguruskan perniagaannya dan kerjayanya. Personaliti yang terakhir yang dimiliki oleh Encik Wan Syahidan ialah jenis judging, iaitu ciri-ciri bagi personaliti jenis ini ialah suka menetapkan dan menyelesaikan sesuatu tugas, memerlukan asas sebelum melakukan kerja dan mempunyai perancangan sebelum melakukan tindakan. Keempat-empat personaliti yang dimiliki oleh Encik Wan Syahidan ini apabila digabungkan membentuk kombinasi personaliti jenis ESTJ, yang mana ciri-ciri bagi kombinasi personaliti ini ialah bertemakan penjaga. Ciri-cirinya pula ialah individu yang memiliki personaliti jenis ini merupakan seorang yang praktikal, sangat tersusun, suka kepada teori, rajin dan berkeupayaan untuk menganjurkan aktiviti. Individu jenis ini juga seorang yang produktif, bertanggungjawab, accountability, berorientasikan hasil kerja, mempunyai profession yang berkedudukan sebagai pemimpin, membentuk peraturan, melaksanakan sistem dan menilai program yang dilaksanakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.